Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Hukum jenazah. Tahu dah teh tengok orang. Haji kau semangatlah tu kalau lupa nikah. Apanya ingat tu. Teh market tengok. Tambah mati. Tambah ke jenazah nak nikah juga. Nikah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hukum nikah. Termasuk bab yang ke-15, hukum nikah. Sebelum kita pergi ke nikah, kita pergi ke hukum. Nikah dia terang lagi benda hukum. Hukum ni isbatu syai'in li syai'in aw nafyuhu anhu. Kita nak mengisbatkan satu benda dengan suatu benda, atau kita nak menafikan suatu benda daripada suatu benda. Seperti kita nak mensabitkan tentang wajib kepada sembahyang 5 waktu, ataupun kita nak menafikan tentang haram makan sesuatu. Itu dipanggil hukum. Jadi bila sebut hukum nikah, maknanya hukum syarak. Sebab dia ada hukum adat. Ini hukum syarak. Nikah adalah sunnah. Sunnah maknanya diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan bagi sunnahnya bid'ah. Sunnah lawan bid'ah. Bid'ah lawan sunnah. Bid'ah ni bukan maknanya tak boleh buat. Bid'ah maknanya Nabi tak pernah buat. Jangan salah faham. Kita duk faham bid'ah, benda tak boleh buat. Yang tak boleh buatnya bid'ah yang dilarang. Baru tak boleh buat. Bid'ah yang tak ada Nabi buat, dia panggil bid'ah benda yang Nabi tak buat. Ma laisa misalun fi zamanin Nabi. Benda yang tiada contoh dibuat pada zaman Rasulullah. Panggil bid'ah. Jangan kita terpedaya dengan makna bid'ah, maksudnya tak boleh buat. Bid'ah benda yang dibuat tapi Nabi tak pernah buat benda tu. Itu panggil bid'ah. Macam menaikkan tiang speaker. Bid'ah tu pasal zaman Nabi tak ada naik tiang speaker, boleh disurat. Dah haram ke tak? Tengok hukum syarak tak? Canggah tak dengan hukum syarak? Nak panggil orang, nak suruh bunyi ke molek ke jelas, seruan kepada Islam. Tak bercanggah. Bid'ah tu hasanah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Susah faham makna sunnah. Hak Rasulullah buat. Kalau hak sahabat buat, bukan sunnah lagi. Amalan sahabat. Bila sunnah dia kena hak Nabi buat. Nabi cakap, Nabi buat, Nabi pakai, Nabi makan, Nabi amal, Nabi baca. Itu baru dipanggil sunnah. Jadi nikah adalah sunnah kerana Nabi pernah bernikah. Dan nikah adalah amalan para Nabi, melainkan Nabi yang tak sempat bernikah, seperti Nabi Isa alaihi salam. Bukan dia tak suka menikah, dia tak sempat berkahwin. Salah faham orang Kristian, dia kata Nabi Isa tak boleh kahwin. Waktu kita ni padri-padri tak boleh kahwin, sister dalam gereja tak boleh kahwin, tapi liwat pula sama padri. Itu karuk belaka. Bukan tak mau kahwin, tak sempat kahwin. Kehendak kemanusiaan, keperluan jasmani dan rohani. Memang dia menjadi kehendak kemanusiaan. Kemanusiaan ni maknanya bangsa manusia. Maknanya jenis manusia ni dia nak berpasang. Dasar manusia dulu nak berpasang.
Kucing dia nak berpasang. Kita bubur jatang tak jadi balawak balik hak tina seko baru molek-molek ada. Jadi kemanusiaan lebih lagi lengkap dan sempurna. Jenis manusia jenis nak berpasang. Keperluan jasmani dan rohani perlu. Dari segi jasmani kok mana seorang lelaki perlu kepada isteri. Bantu dia. Bantu kok mana? Bantu rumah tangga lah. Tolong masak, tolong basuh. Jadi mudah kita kerja. Nak pergi tengok site, nak pergi tapak projek, hak ni nak pergi gaus ming, hak ni nak pergi jadi polis ni, jadi ahli bomba. Nak takkan balik nak pula kontraktor. Balik siap dah. Nak ada orang bantu keperluan jasmani. Rohani. Rohani dia ni. Keperluan rohani, tahu tak? Keperluan rohani. Roh kita roh. Kita ni roh dan jasad. Banyak lagi lah benda-benda yang dibangsakan kepada batin. Jadi kalau kita ni seorang mana hati tak suka. Kalau ada pasangan suka. Sebab tu orang suka berkapa. Nengung congok atas mutu. Mana nengung ada awet. Walaupun kok jalan salah, tapi bila berpasangan suka. Sama ada pasangan tu jalan nikah halal atau jalan haram berkapa. Tapi bila ada pasangan suka. Suka tu daripada hati bukan mulut. Sebab tu orang nak nikah suka. Ada orang bila kabarmu ayah nak nikah dah mu dengan pegawai bank tu. Nampak? Orang pun handsome pakai kereta Mercedes. Padang dah dengan mu. Rasa adalah orang tu lari takut tang. Suka lah. Sebab tu bila kita tanya anak dara, dia tak perlu jawab. Sebab apa? Sebab kesukaan dia tu segang dia nak lahirkan pada ucapan. Waktu Nabi kata al-bikru iznuha sumatuha. Anak dara itu dia berizin, dia nak nikah dengan diam sahaja. Tak ada orang yang tak suka. Memang orang tua suka kalau sebut nak nikah. Nampak? Haji suka tak kalau nak nikah? Siapa tak mau bak jenazah? Mana? Tu baru baca suka dah. Kalau nikah sungguh kau suka ni. Jadi benda yang suka ni benda yang baik lah, iaitu berpasangan. Jadi masing-masing orang yang berkahwin dia melakukan suatu fitrah kemanusiaan yang betul. Mengikut lunas-lunas agama. Betul tu. Jadi itulah keperluan rohani. Orang yang mententeramkan kita. Mana ada kita ni serabut-serabut duduk di pejabat, hak kerja, hak kedai apa semua. Balik isteri ada hilang serabut. Sebab tu isteri kena pandai juga. Sebab dia ni di antara tugas dia penghilang serabut. Sebab tu Nabi kata al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha saratka. Isteri yang salihah itu bila kau pandang saja muka dia, kamu jadi hilang serabut. Saratka tu luahlah, mana menggembirakan kamu, menyukakan kamu, menyebabkan kamu jadi ketawa, menyebabkan kamu jadi senang hati. Kita tengok muka dia, tak cakap, kita tengok muka dia dengan senyum dia, kita yang letih peluh boleh basah, boleh peluh baju, hilanglah rasa letih. Orang perempuan pendek keperluan jasmani dia kepada orang laki-laki pasangan, iaitu namanya suami. Iaitulah di antaranya dialah sebagai pembimbing. Nampak? Kalau banyak kereta gak dia tukang terbang. Kalau beli barang tak lelaki tukang angkat barang. Apa ni dak gerak tu hang buat lemah serba-serbi melainkan mulut gagah. Lain lemah belaka. Kalau ada orang jahat-jahat tak boleh nak buat, tok lelaki ada. Orang nak kosek nak apa nak mari di rumah tahu dah lelaki ada. Mu nak giwak ni nyatang ni lelaki dia. Kalau anak dara duduk seorang hak dak apa Abi-abi kuat tak masuk pun nyita. Nyawak gitu. Pasal apa? Pasal security guard tak ada. Iaitu penjagaan di segi jasmani tak ada. Ada suami, orang bodoh sangat. Kalau pergi kacau dia gok memang hak no tu. Jadi kalau orang duduk puang duduk seorang biar jalan, ada orang lelaki tegar comel tu, tu biasa. Tapi kalau ada duduk dengan laki dia, comel tu boleh berkenalan, tu gila babi kata. Faham? Lak laki ada spare pun, tu lainlah, luar pada fitrah. Dari segi rohani pun begitu jugalah.
Allah menciptakan sesuatu di dunia ini dengan berpasang-pasangan. Siang berpasangan dengan malam, jantan berpasangan dengan betina, lelaki berpasangan dengan perempuan. Kalau kita tengok alam ni rupanya berpasang. Dia degu dia. Nah, siang lawan malam, bulan dengan matahari. Apa benda ni? Gelap dengan cerah. Hayawan, gitu juga. Nah, ada pasangannya belaka. Jantan betina, pokok jantan betina. Tanam pokok, beli bau pokok pelang, minta dengan orang tengok. Ambil buah pelang, tanam putih. Dok tubik buah. Dok cakap nak sapu daun, pas luruh daun. Orang lain boleh buah, rupanya jantan. Nah, dia tak beranak Tapi tak pergi beranak pokok dia panggil buah. Kena nak tina baru tubik buah. Dalil rajabat taniam. Dia ambil hak jantan tengok tina, dia catung. Dia keluar. Nampak? Benih baru, rambut tang, benih baru, belimbing hak baru. Jabatan yang berjaya mencantum benih belimbing madu. Nah, tubik. Ni pula durian A5. Nampak? Buah semeta hadari. Macam-macam hanya kata. Tu dia kahwin. Tunah-tunah dia kahwin. Nah, ubuh tunah, baru orang pakai sutik. Binatang pun begitu jugalah dengan manusia. Jantan betina tu biasanya binatang lah. Tapi kalau orang Kelantan, orang Fatani, orang Selatan Thailand, di mana orang perempuan. Dia tak kasar kat dia, kita dengar kasar. Kalau orang kata baru dah, orang Tina ada lagi. Orang luar kata kasar Nathan ni cakap. Kasar benda mudah erti bahasa. Masuk negeri orang kan dia faham. Jangan tuduh gitu. Orang Tina tu maknanya isteri ataupun orang puang. Tanya gitu lah. Ramai orang Tina weh. Kalau sini kat orang Tina hak pelik-pelik pelanggan uduh. Bahasa Tina garik ni. Sebab apa Tina garik? Dah tengah garik ada lagi. Dia main biar jalan. Jadi kalau orang perempuan tak panggil betina. Mu ni kau duk sipang betina sama. Kalau isteri dipanggil orang puang lah. Makna betina kalau tempat kita makna orang jahat. Tapi kalau di Kota Baru, di Fatani, makna orang baik. Perempuan makna isteri ataupun suri rumah. Jadi tak pelik kalau dengar ni. Tok Imeh duk bawa orang Tina kalau begitu. Kita dengar Tok Imam yang kau bucang kau. Padahal bini dia. Bini Tok Imam. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati akan kebesaran Allah. Ada pasangan. Lepas habis bak nikah ni kena nikah saya. Nak nikah juga tak berat lama. Ada dah. Ada lagi. Ada dah pasangan. Tak tahu lagi. Jadi Allah kata daripada tiap-tiap suatu yang kami cipta berpasang-pasang rupanya. Sama ada yang kita nampak seperti manusia, hayawan dan pokok, ataupun yang kita masih lagi belum menemui. Dan memang dia berpasang-pasang. Kerana min kulli syai'. Kul tu makna jamak. Maknanya semua sekali. Selain daripada Allah. Allah saja witir, Allah saja wahid, Allah yang tunggal. Yang lain ada pasangan. Walaupun kita tak nampak macam mana pasangan. Mesti ada pasangan kerana dalam Quran kata dia berpasangan. Cah elektrik tu dia ada tina jatang. Positif negatif. Tina jatang tu pegang hak jatang tak apa, pegang hak tina ratik tu. Nampak wayar kabel. Tu tak boleh. Bila jatang sama jatang dia tak ada hak. Tak ada hak. Dia balah, dia bukan pasangan dia. Tengok hayawan. Burung reti kalau jatang sama jatang, dia tak ngorak. Baru ni tengok satu filem kisah Bird of Paradise. Burung cenderawasih. Rupanya ada sungguh cenderawasih. Maujud, bukan legenda. Nampak? Dia ada sungguh. Hak jatangnya comel. Hak tina biasa je lah. Bulu biasa lah. Hak jatang lah. Macam-macam reseng. Lebih daripada 100 jenis rupanya cenderawasih.
Hak dia kata terbang di awang, bukan betul dah, terbang tinggi. Lepas tu hak orang kata dak duduk tanah, duduk atas, duduk makan mandi atas awang. Tu tak betul lah. Tu khurafat lah. Yang benarnya dia duduk pada pokok-pokok yang tinggi. Dan jarang turun ke tanah. Sekali dua je dalam umur dia turun ke tanah. Mai atas dah hang 300 kaki, 400 kaki. Paling ramai di Irian Jaya. Memang comel sungguh dah. Dan hak lelaki ni dia boleh joget. Menari macam-macam tarian. Dan mengeluarkan bunyi hak pelik-pelik untuk menarik pasangan betina. Rupanya. Siapa 5 ekor hak datang duduk atas kating. Hak betina seekor. Lalah pilih seekor. Dia tak pilih apa. Tu maknanya jatang betina tu hang buat. Masing-masing. Katok cara katok. Maknanya dok pakai mau hamba buat lagi. Bola sarang. Dok. Dia ada adat-adat ni. Hak dak reti bahasa manusia. Dok. Pakai sekuk bola guni, bola warna girogu. Berat nandang tu. Bodoh pada burung sendiri masih. Maka ketahuilah bahawa nikah itu adalah sunnah perilaku baik para nabi dan para rasul, juga perilaku baik para orang-orang yang saleh. Nikah boleh menghantarkan kepada kemaslahatan agama. Sehingga sebagian ulama ada mengatakan bahawa nikah itu lebih baik dan selalu mengerjakan solat sunat dengan tanpa nikah. Jadi inilah amalan para nabi, para rasul. Jangan ada orang kata dia nak tasawuf tak mau nikah. Ini jalan bukan jalan nabi. Tasawuf bapak sekali Rasulullah dan dia bernikah. Qiyamul lail ke tahajud ke zikrullah ke apa tak boleh lawang nabi. Nabi berkahwin, jangan lebih pada dia. Dia boleh menghantar kepada maslahat. Memang dah bila kita ni beribadat puas, letih dan sebagainya, isterilah yang menenangkan fikiran. Nak hak macam kerja rumah saat ni lah. Kalau kita kena buat belaka, jadi banyak benda lah yang sakoknya. Bila ada isteri, kita ni maknanya tengah habis rusing dan sebagainya, dia lah tukang tenang fikiran, dia tukang pujuk dan sebagainya. Apabila isteri itu memahami konsep sebagai seorang isteri, dia tak faham, dia tukang jadi serabut perut ketuk lelaki pula. Tidak kena situ. Jadi bukan tujuan itu menjadi seorang isteri. Suami itu juga. Suami yang memperhambakan isterinya. Dia tak kerja cari makan, bini tukang cari makan. Minta piti pada raung ni. Ini bukan seorang suami yang sebenar. Orang yang berkahwin dia lebih daripada orang yang tidak berkahwin. Hingga semayang dia pun memang betul kalau kita gaji. Sebab semayang dia khusyuk dan sebagainya. Pasal apa? Pasal makanan apa semua, baju basuh untuk bini dia buat belaka dah. Ni nak buat belaka juga. Pasal ni kena buat tinggi. Pasal tak ada bini, maka semayang bodoh juga harga. Tayak awal teringat lagi nak masuk lagi pula. Banyak benda lah. Baik, hukum perkahwinan, hukum nikah tu sendiri. Ada orang kata sunat, ada orang kata tak sunat. Hukum perkahwinan ini ada kalanya sunnah, maksudnya sunat, iaitu bagi orang yang telah memerlukan. Ada kalanya wajib bagi orang yang sangat kuat nafsu syahwatnya dan khawatir terjadi perzinaan. Ada pula yang makruh bila masih dalam taraf mencari ilmu dan belum mempunyai bekal dan persiapan untuk kahwin. Ada pula yang haram bila berniat akan menyakiti pada wanita yang akan dinikahinya. Baik. Biasalah dalam kitab-kitab bab nikah ataupun kitabun nikah, sebelum masuk tentang hukum syarat dan tentang syarat dan rukun nikah, mereka menyebut dulu hukum nikah. Tiap-tiap amalan ni dia ada hukum dia. Macam semayang pun dia hukum dia. Semayang 5 waktu. Wajib, minum arak, haram, dia ada hukum. Maka nikah ini hukumnya adalah sunat. Hukum asal. Semayang itu juga. Orang tanya apa hukum asal bagi semayang? Iaitu wajib. Kediam baru dia bertukar menjadi haram seperti haid. Ataupun tidak mengambil air semayang. Asal hukumnya wajib. Gitu juga dengan nikah. Asal hukumnya sunat. Tapi kadang-kadang dia boleh bertukar menjadi makruh, harus menjadi haram. Dan menjadi wajib nikah. Bila masa gak sunat, ulama-ulama terang dengan panjang lebar. Sunat ni apabila seorang lelaki dia ada keperluan, boleh beri tanggung anak bini dia, dan ada hajat keinginan nak berkahwin, maka orang ini sunat hukumnya berkahwin. Dia ada belanja, dan dia boleh tunai nafkah, dan ada keinginan nak nikah.
maka dia ni sunat. Siapa yang ada lagu tu sunat nikah. Siapakah yang harus nikah? Orang yang tidak ada keinginan untuk berkahwin, tetapi dia ada nafkah, ada belanja, ada tempat tinggal kalau dia berkahwin, maka dia harus berkahwin. Cuma dia rasa je tak boleh kahwin. Siapakah yang makruh? Orang yang tidak cukup keperluan untuk memberi makan minum, makruh dia bernikah. Siapakah yang haram bernikah? Orang yang kalau dia bernikah dia akan menyakiti perempuan itu. Maka haram dia berkahwin. Sebab kalau dia nikah memang liwat nyanyi, memang liwat punuh. Orang lagu ni haram mempunyai isteri. Banyak orang buat punuh isteri dia sendiri, dia jual isteri. Isteri dia dijual buat cari pitih. Orang lagu ni haram berkahwin. Orang yang wajib berkahwin, orang yang nafsunya tidak dapat dibendung lagi. Kalau tak berkahwin, berzina lah. Tangga nampak muka rapuan. Tayar lori nampak macam nak dara dah. Berat menanang terus ni. Jadi kan duduk, kan bangun, kan duduk, kan bangun. Ni tahap wajib nikah. Sehingga ulama fiqh kata kerajaan ada dalam negeri tu wajib kena cari seorang pasangan untuk laki-laki ni. Dia tahap kronik berbahaya. Takutnya kejar habis bini-bini orang lagi. Tak gitu benar. Ini ulama buat. Orang ni bahaya ni. Report pada JKK. Lepas tu siapa ke orang atas, siapa ke pihak pemerintah pun siasat tu sungguh bahaya. Dia ni memang nak nikah pitih tak ada apa semua, kena bercari orang dan Baitul Mal akan keluar belanja nikah supaya selesai masalah. Sungguh nikah ni banyak selesai masalah. Nak orang-orang muda dia ni. Pitih tak banyak ai makan kedai tak cukup pitih. Dia kata pitih tu pitih tak banyak, bini masuk rumah ni jimat sikit belanja. Tu kelebihan berkahwin. Baju siapa dak basuh pakai baju. Mama empik. Gus poket dah baru baju. Dia ada bini dia tolong basuh. Lagi pula kelebihan dia, kita ni mencari nafkah. Kaya cari kaya, senang cari senang. Susah cari susah. Jadi tiap-tiap yang kita cari nafkah untuk bekalan anak isteri, maka besarlah pahala kita bekerja itu daripada orang yang bukan nak cari nafkah. Pasal apa? Pasal dia ni untuk beri makan anak isteri, maka pahala kerja dia lebih. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan atas keutamaan nikah itu, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang lelaki atau perempuan. Maksud ayat ini, perempuan-perempuan yang tidak bersuami, sama ada anak dara ataupun janda dah. Hak baru, hak rikang tak ada kira. Kahwinkan dia biar ada pasangan. Jangan duduk seorang. Siapa kepada standard umur nikah dah, beri nikah lah. Jangan buat macam orang lain ni. Padahal belajar saja kat 30 umur. Habis tu universiti 24 dah. Rehat tu setahun, buat diploma pula 2 tahun. Yang pendidikan pula duduk master dah pula 3 tahun. Rehat dulu setahun. Dah umur 29. Nolak 35. 32. Lewat sangat dah. Orang lelaki pun gitu jugalah. Jangan siapa tua sangat. Dia nikah tapi tua sangat. Umur 49 baru akad nikah. 50 baru nikah. Kita umur 57. 5 dah orang nikah tua, dia akan beranak selaju. 5 tahun nikah baru boleh anak. Dah berapa dah? 55. Anak umur 6 tahun, kita umur 61. Di atas sekolah, lelah nak pergi atas anak sekolah dah. Ayah umur 61. Dah boleh pergi ambil balik piping anak orang masuklah kereta. Mata tak nampak. Jadi rohok. Nak nitah jalan, nak takut anak tu dia piping, ayah kena langgar di lori. Dah anak laju lagi. Ni macam-macam masak ada. Cari nafkah pun susah dah lah. Kahwin muda-muda. Mulai umur Rasulullah 25 orang lelaki. 25 kahwin.
Orang puan 21. 18 oleh tu. Suami 25. Nah, ni orang minta nak buat master pula. Nak buat master pula. Nah, nikah dak dia nak ambil diploma pula. Orang mari minta molek dah. Nah, akhirnya diploma duduk cerak dapur. Nah, duk main goreng ikan kuih, coceng. Nah, ngaji diploma. Beri orang lelaki lah biar mengaji banyak. Biar jawatan tu banyak diisi oleh lelaki. Orang perempuan ni hak terbaiknya banyaknya duduk di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, sebaik-baik perempuan itu dia ni suri rumah. Dia kata komang suri rumah. Nampak? Cak ayang gua ni suri rumah, jawatan yang paling agung bagi perempuan. Iaitu isteri-isteri para nabi. Isteri para nabi kan suri rumah. Tu jawatan. Tu tak ada gaji ustaz. Ada. Ingat suri rumah tak ada gaji. Dia masak, dia basuh, dia menyapu, ada gaji. Suami dia tak beri. Dia kena beri gaji tu. Faham lagi? Suami isteri kita basuh, isteri kita masak, beri gaji ke dia? Kalau perempuan di Terengganu ni molek 1,000 sebulan beri. Gaji 1,500 riyal. Tapi betul lah. Hak tu betul. Yang sebenarnya perempuan bila kita suruh dia memasak, suruh dia membasuh, untuk kita kena beri gaji. Tapi orang perempuan ramai tak tahu hukum ini. Orang lelaki tahu, awak tak tahu gitu je lah. Kena zalim orang lelaki. Jadi ayamah di sini maknanya perempuan-perempuan yang tidak ada suami. Sama ada anak dara ataupun janda. Mati dah laki. Dah berapa dah nikah? Dah hamba dah. Takut berulang macam suami dulu. Jahat sangat. Dia kata. Takkan supaya tu belaka orang lelaki. Jangan kata gitu. Suami dulu jahat. Malah kerja dan sebagainya. Baloh-baloh bercerai. Umur baru 40. Tak nikah. Sakit hati ke orang lelaki. Bodoh. Jangan gitu. Ni fitrah manusia. Hak tu nak buat gua ni. Tuhan nak beri pahala tu. Boleh suami tak pakai gitu. Kahwin pula Kahwin pula. Habis edah. Sebab tu diberi edah. Edah ini hari-hari atau bilangan waktu yang mesti ditunggu oleh isteri yang kehilangan suami untuk berkahwin lain. Itu faham tu maksud edah. Ni habis edah dah. Tak nikah kau. Malah nikah apa? Takut macam laki dulu jahat. Tak jahat lah. Belakang jahat belaka. Dulu kita gaduh sangat. Tak tahu benda. Orang minta tu. Terima selalu. Jangan orang puang. Tapi jenis orang Terengganu ni pelik. Bila mati laki dia buat gitu. Dia buat kerah gitu. Ada yang kata tua dah. Tua dah mati. Tak ada orang nak dah. Ada. Mana tak imam boleh. Tak ada masalah. Kena lagi. Tak balas dah. Dia kata dah nak ada orang nak dah. Kita berapa dah makcik? 50 dah. 50 betul dah. Mak nepik tak boh. Tapi kalau kelas tu imam nampak. Jangan main. Dia ada gu dia yang tak patut itik sudu. Dia gitu. Dia kena berpasangan. Dia berpasangan. Tengok tu. Dia seberang takir tu. Mati bini tu. Laki tak ada. Ibu tunggal 5 hari berulat. Tak ada orang tahu. Dah budak-budak pergi main atas lambu bau semua. Pasal apa? Kalau ada tu laki boleh kat ripuk-ripuk boleh apa semua. Boleh kat bawa ambulans apa semua. Ada seorang diri. Tu bukan maknanya berkelamin saja, bersetubuh saja. Dia duduk berdua ni maknanya teman. Tak boleh buat benda dah. Biar tengok saja. Tak sungguh. Tapi mulut orang Melayu ni bodoh tau. Orang dua nikah dia bisi bangun. Tak betul. Dia tengok orang Arab. Dia tak ada hidup seorang. Dia kahwin umur. Laki dia mati umur apa? 65 kahwin pula. Ni bini mati. Laki umur 84 kahwin pula. Afrika. Melayu sebelik. Tak kahwin hidup seorang itu. Hidup seorang lah. Kalau mari benda-benda tak oleh. Nak panggil dia. Panggil 991 wang. Tak. Masuk kali dikini mari lipah mari tak keret. Nolong mu seorang lah tu. Tengok MacBook boleh berang.
Nikah 100. Dia ni berapa 100? 107. Itu 104 masa kahwin tau. 3 tahun lepas ni 107. Panjang umur ni. Nah, bukanlah kita nak latih 100 lebih. Maknanya 60 tu jangan main. Nah, kalau pokok getah boleh lagi semako. Tari. Nah, dia bukan mesti kita tengok keperluan batin sahaja, tapi hidup berdua itu fitrah manusia. Nah, darah nak bangun tok lelaki tukang buka api. Tok lelaki pula maknanya maknanya dak ada anak masuk, ada orang tolong anak. Kalau ngakak-ngakak pun anak juga dah bini tua. Dia kena berpasangan. Firman Allah Ta'ala, فَأَنْكِهُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu, 2 atau 3 atau 4. Jika kiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu, hendaklah kamu kahwini seorang sahaja. Ini lagi ayat yang menggalakkan kita bernikah. Menggalak ni maknanya suruh rasa galak. Nampak? Tu kata doktor, bila mak mati ayah nak nikah, dia kata ayah galak. Ayah mati mak nak nikah lain, dia kata mak masih gatal. Ni mulut orang Melayu. Patutnya wajib seorang anak bila ayah tu kematian isteri mencari calon jika ayah tu nak nikah. Dan belanja hendaklah berkongsi antara anak-anak lelaki, kena keluar. Katakan belanja tu ayah nak nikah tu 3,000. Awet tak faham SPN. Jadi 1,000 seorang, 3 beradik kena buat keluar. Tak keluar berdosa. Melainkan ayah tu tak boleh nikah. Kita dah, kalau ayah nak nikah, tengok anak-anak. Nikah dia ayah nak masuk lebak-lebak-kubur dah. Kawan tu. Jadi leceh pergi kata gitu. Ngajuk kawan tu. Lari nikah siang. Tak pasal masyarakat tu jahiliah dah. Tak faham konsep Islam sebenar. Kena tolong kan. Dia galak pun dia nak suruh anak. Dia temu lari balik Kuala Lumpur. Pas mak mati habis 7 hati lain temu lari dah. Ayah bukan nak dia nak suruh anak. Nak suruh anak, nak suruh basuh baju. Ni kata bahasa galak lah. Tak sedar diri lah. Nak mampu lelak nikah lagi. Dia kata gitu. Padahal tok nyang kita nak nikah kena cari lelaki. Kena bayar pula apa-apa belanja, lembu seka. Yang kedua tak wajib lah. Seorang saja. Ayah kita tua dah. Duk sungguh nak nikah piti tak ada. Anak yang ada piti tak keluar belanja berdosa. Tak usah kata dilarang, tak keluar belanja berdosa. Nikah dah, dah bini, maka lepas kewajipan. Kata ayah tidak suka saya nak dua. Dua dah wajib lah. Tu baru boleh kita kata tua nak hapus tak sedar diri. Tak pasal ulama kata dua tak boleh tak wajib dah. Main dia ni anak mu nak dua. Jadi boleh kahwin 2, 3 dan 4. Dah seorang tak payah cakap dah. Tapi maqaba, iaitu perempuan-perempuan beriman, jangan perempuan kafir. Melainkan yang diharuskan oleh syarak. Minan nisa, kahwin dengan perempuan, jangan kahwin laki-laki. Ni laki-laki kahwin laki-laki. Gay, kaum gay. Tubik balik umat Nabi Lut. Bukan Nabi Lut, umat Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah. Sekarang ada persatuan gay, ada kelab lesbian di negara kita. Dulu di Amerika, di UK, Perancis, Jerman. Sekarang di negara kita. Itu kecoh. Laki-laki Melayu kahwin dengan laki-laki Melayu di sebuah gereja gay di Los Angeles. Nampak masuk cicing, padri tukang akad nikah. Pasal nak nikah cara Islam haram. Masuk Kristian, nikah cara padri. Tak apa. Itu manusia jadi bodoh daripada binatang. Pasal binatang tak ada nikah jatang ke ada. Ada tina dengan tina. Ada juga. Itu manusia. Tuhan kata balhum adal. Bahkan manusia lebih sesat daripada binatang. Itu sungguh orang nikah marah, nikah tua, nikah ramai, marah Melayu ni pelik sungguh. Bangsa paling pelik atas muka bumi. Tengok.
Tak pelik apa, tak ada bangsa yang berani dengan tu. Kita tengok cerita tu. Cerita orang putih dia buat out. Kalau atu mari tambah lari berapa? Pakak lari hatu. Nampak? Ghost dia panggil. Cerita Cina dia buat kok cerita atu. Mana orang takut kata kok pakak lari apa topik nolong. Cerita siang dia buat kok atu cakacau orang. Melayu se bela atu. Bela tu. Bang bela polong, bela pelesik, bela peranggah. Nah, tu kata bisa orang Melayu. Nampak? Bela tu. Buat anak akak bagi aman ni. Anak tak bodoh gitu. Nah, dah kan nikah homo sama dia kata. Orang nikah homo sama, dia lelaki 25 puan 25, orang nikah lelaki 25 puan 21 baru tu. Ilmu cerdik sangat. Nah, tak benar juga. Lepas tu nikah lah lelaki umur 29 puan 19, dia kata jauh sangat jarak. Nah, patut lelaki 29 cari 26, gitu pula. Lepas tu lelaki pula tua, lelaki muda puan tua pula. Nah, dia kata nak kereta puan. Nah, itu sama-sama tua nikah. Bahasa tak sedar diri. Nah, jahat Melayu memang jahat. Nampak? Jahat dengan bodoh. Tak bodoh apa kalau bong pun pakah juga. Nampak? Dah kalau orang tipu kita 3 kali, 2 kali dah tipu, ketiga kita dak lah 3 kali. Nah, itu mari baru ni lebong. Jangan kat tipu ya. Nah, kita kena ganti balik tangan. Tak ganti-ganti. Nah, dia nak beli kasut baru. Dia kata nak beli sit mok. Esok mari pula sekali lagi pinjam kat 10 riyal. Nak isi minyak motor pun mampu. Nak tu dak boleh jalan aku agak siang sepatu agak. Tu 10 riyal. Ingatlah semalam lebong ke ni betul kot. Dia pergi beli 10 riyal naik motor start decung congek pula bong. 2 kali, 3 dak lah. Nah, dah ni daripada 57. Bong mo. Ni 2010 oh. Nah, dari ibu masuk 2010 oh. 50 tahun tipu. Sokong juga. Ada orang akad nikah 2 sekaligus ni. 4 sekaligus pun ada, tapi bukan tempat kita lah. Hak tempat kita ni 2 lah hak kita dengar. Tak ada masalah. Nikah kahwin ni benda syariat. Nah, ada jodoh nikah, tak ada jodoh bercerai. Dia benda biasa. Tapi manusia mana bernama Melayu ni dia nampak pelik. Nah, nikah 2 dia kata galak. Nikah 3 dia kata zalim. Nah, serba tak kena kan. Dah orang kaya dia kata jahat. Dah kaya jahat, mana dia kaya? Dah kaya jahat lah. Sebab apa jahat pula kaya? Bengong. Dah, dia main kaya jahat. Dah mu basak, budak kaya lagi. Bukan. Nah, jangan kata gitu. Wa in khiftum alla ta'dilu. Allah kata fa in khiftum, maka jika ada kamu alla ta'dilu, takut bahawa kamu tidak melakukan keadilan, fawahidatan kata Allah, maka cukup dengan seorang. Mana adil. Adil akan diterangkan di belakang fatabah adil. Itu masalah pembahagian di antara isteri. Keadilan bukan dalam bab beristeri ramai sahaja, tapi pada banyak benda. Jangan kita tengok adil hanya pada orang isteri 2. Orang yang ada anak lebih pada seorang pun wajib adil. Nampak? Tapi kita tak nampak pasal kita jahil. Kita anak 8 orang dak adil dengan anak. Kita zalim. Kita duduk dak apa, kita duduk nampak anak bini 2 kena adil. Dah mu wajib adil tak antara anak. Baru aku glik mata. Anak seorang tu duk UPT, duk pergi makan anu, dia dak berahi. Tak UPT, tak beri apa, tak beri nafkah. Maka dia zalim. Begitu juga adil kepada pekerja, adil kepada rakyat, semua wajib adil belaka. Jadi kalau kita berasa tak boleh nak adil, maka seorang sudah. Sama ada adil pada nafkah atau adil pada giliran. Melainkan maknanya isteri itu melepaskan haknya. Itu lainlah. Di antaranya nafkah makan minum. Oleh kerana dia ada pendapatan, dia kata abang, makan minum saya setakat ini tak payah bagilah, saya lepaskan hak saya. Kerana saya duit gaji pun banyak pada abang. Saya pegawai takbir bang, 4,500 sebulan, abang 300 setengah je kekek. Ni baru nyari molek. Semalam telur titian baru. Jadi dia sendiri lepaskan hak dia tak apa. Macam nikah tu, benda itu kecoh itu, nikah di Indonesia. Kan Allah Rabbi lupa. Jadi dia ada berurusan di Indonesia, dia kahwin seorang isteri di Indonesia, dia pergi berurusan 2 kali sebulan saja.
Nah, 2 hari sekali gigi, 2 hari sekali gigi hujung bulan. Jadi sepatutnya zalim lah. Sebab apa isteri di sini 24 hari, 26 hari. Isteri Indonesia hanya 2 hari, 4 hari sempat bersama. Tetapi isteri Indonesia itu melepaskan hak dilerang dia. Nampak lagi? Dia setuju. Adil lah nama dia. Nah, setuju tak? Apa yang tak bolehnya, tak setuju. Nah, lepas tu hak bermalam ataupun hak nafkah tu hak isteri. Tuang punya hak telah lepas, tak masalah. Nah, sebab tu tak timbul maknanya jemaah tabligh dia keluar 4 bulan. Ada orang kata haram, apa haram? Pasal tinggal anak bini 4 bulan. Tahu dah anak bini dia benar tak? Isteri dia izin tak? Isteri dia izin haram kot mana? Hak dia. Nah, isteri dah izin tak boleh ha. Nampak lagi? Kita pakai buku locong gitu, tak boleh. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَعْدُلُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ. Artinya, bilma'ruf. Artinya, janganlah kamu para wali menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya bila telah ada kerelaan antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Kita berhenti kat firman Allah, فَلَا تَعْدُلُهُنَّ al-ayah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya ingin meminta pendapat tentang isu politik. Tentang doa untuk guru. Apakah hukum doa akan diturunkan bala dan malapetaka? Saya hanya ingin mengetahui saja. Apapun saya tetap bersama ulama. Ini jawab acak dah hasil. Jadi tak boleh kita terus mendoakan bala petaka kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Melainkan mestilah kita doakan Allah Ta'ala beri mereka itu hidayah dulu. Maknanya benda baik dulu, lepas tu baru benda yang tidak baik. Jadi dalam doa tu, kalau teks penuhnya depan atas dulu mendoakan, maknanya Allah Ta'ala membuka pintu hati supaya melakukan keadilan. Jika tetap berdegil nak melakukan kezaliman juga kepada rakyat Kelantan, maka baru mendoakan malapetaka kepada orang yang nak melakukan kezaliman. Maka itu tak salah pun. Yang salahnya kerana diri kita sendiri, nafsu kita. Tapi nak menegakkan keadilan untuk menakutkan orang yang nak melakukan kezaliman, doa begitu tidak salah. Begitulah. Ada Nabi yang berdoa supaya Tuhan beri keampunan dan hidayah. Ada Nabi yang mendoakan turun bala dan sebagainya. Ini adalah mengikut amalan siapa yang kita nak ikut. Para Nabi mana yang kita nak ikut boleh belaka. Yang tak boleh direct terus. Kita tak pesan, tak menasihat, tak apa, terus minta turun bala. Jadi kalau kita dah atas doa tu, skrip doa tu atas tu, minta Allah Ta'ala buka pintu hati supaya kasihan belah kepada rakyat Kelantan, tak buat zalim. Kalau degil juga tetap nak buat zalim, maka Allah yang menurunkan bala. Macam mana dah tu. Dia gitu. Soalan seterusnya, dalam perkahwinan Islam, dalam perkahwinan Islam, saya dapati hanya terdapat akad nikah. Tapi orang Melayu selalu buat majlis bersanding dan hantaran. Adakah wajib buat hantaran bersanding pula? Ada orang kata haram, betul ke? Selain itu, percara blokir. Baik. Memanglah. Yang asalnya dalam nikah Islam ini taklah secerewet yang kita lakukan atau kita amalkan sekarang. Iaitulah merisik dalam Islam ini, merisik, meminang dan berkahwin dengan wajib ada bayar hantaran mas kahwin. Cuma makin lama dia semakin rumit, semakin lama semakin jadi tambah perkara-perkara yang tidak ada dalam Islam. Kalau bersanding maksudnya duduk memperagakan kecantikan, disorok, disukai oleh orang ramai, pakat tonton, maka waktu haramlah namanya. Tapi kalau duduk itu kerana mak ayah nak tengok dan untuk mahram bagi perempuan itu saja, tanpa ada rasa sombong dan sebagainya, maka dibenarkan oleh syarak. Jadi tak kena cara sebenarnya sanding. Tak kena cara. Kalau kena cara, tak ada masalah. Macam tahlil juga, tak kena cara. Kena cara dibenarkan oleh ulama. Belah kek ada ulama fatwa harus. Tak bolehnya belah kek letak lilin di atas kek. Tapi jangan niat mengikut orang putih kahwin. Walaupun ada yang menentang, tapi ada juga kaum mengatakan boleh selama tidak kita letak apa-apa sama seperti kek orang kahwin, orang Kristian berkahwin. Jangan teri ekor baju gaun, itu tak boleh. Kemudian pasang lilin dan letak hantar sirih tak boleh juga. Kerana lilin wajib dalam agama Majusi dalam perkahwinan, atau sirih wajib dalam perkahwinan orang-orang Hindu. Melainkan ulama kata untuk pengantin laki-laki memang makan sirih, tak akan nasi. Itu tak apa atau sirih. Kemudian lagi kurafat-kurafat menabur beras. Tabur beras tak boleh. Dulu kita buat tu istighfar lah Tuhan.
tabur beras. Melainkan pengantin 2 orang tu di ayam, memang makan beras. Dah. Soalan seterusnya. Kawan saya nikah, baru saja nikah di Golok. Sah atau tidak? Sebab ayah dia wali tak setuju dengan kainan kawan saya itu sebab mementingkan keturunan untuk saya. Ada orang kata nikah di Golok tak sah. Gana-gana. Kena akad nikah mula ke guana. Dan kalau kena akad nikah mula nak pakai wali aneh. Sedangkan ayahnya itu tak beri nikah dah. Gana tu. Jimak dah kawan saya ni. Baik. Masalah kahwin di luar. Di luar. Kena faham baik. Kahwin di luar. Ada kalanya nikah itu sah. Ada kalanya nikahnya itu tidak sah. Yang lebih 2 marhalah ini. Bila kahwin di luar itu sah, apabila pengantin perempuan, pengantin laki-laki berada pada tempat jauh. Asalnya masalah ini untuk pengantin-pengantin yang berada di luar negara sebenarnya. Pengantin ada di England, ada di France, ada di Perancis, ada di Mongolia, ada mengaji. Umpamanya. Syarat. Yang kedua, mereka telah memohon supaya wali datang untuk menjadi wali. Kemudian wali memberikan reason. Alasan tak boleh hadir kerana sakit. Ataupun tiada ada tambang. Nak dapat sampai tempat jauh itu tambangnya banyak. Maka pindah kepada wali hakim lah. Ataupun wali itu enggan. Maka enggan itu dengan surat daripada pihak jabat agama di tempat yang dia nak berkahwin. Iaitu maknanya pemerintah di negeri yang dia nak berkahwin. Umpamanya kalau duduk di negara orang putih, satu wakil orang Islam di sana akan menghantar surat atau menelpon ayah di sini. Untuk kebenaran menjadi wali hakim. Dia gitu. Jadi nikah di luar ni kalau gitulah caranya sah lah. Yang tak sahnya awal pengantin ada dengan ayah, lelaki dengan puang tiada jolok sekali wi kelu ayah marah dak wi nikah. Ambil pengantin perempuan awak lagi golok nikah. Tak sah tu. Kerana tak ikut prosedur dia, tak ikut hukum-hukum dalam Islam. Tak boleh ambil awak lari gitu. Ni untuk pengantin duduk di luar negara. Duduk luar 2 marhalah dah. Ayah tak boleh nak pergi sakit, maka wakil. Nampak? Atau ayah enggan. Bila enggan, maknanya dia tak ikut perintah mahkamah syariah di sana. Untuk menjadi wali. Bila enggan, berpindah wali. Kalau sekali boleh kepada wali hakim, 3 kali pergi kepada wali abad. Dia ada tertib dia. Hak tak sah ni ambil anak daripada rumah, wak lagi. Bila wak lagi, ayah marah tak? Malu tak keluarga tu? Malu. Bila malu, Islam benar tak buat gitu? Ke Islam benar tak? Bila sah, Islam membenarkan benda yang memalu, memecah belahkan satu institusi keluarga. Ni tak betul. Tak boleh. Sebab tu kena nikah semula. Tak boleh jimak, haram. Kena pisah. Ambil anak orang, buat lari kepada tempat 2 marhalah. Tak boleh. Pasal mana? Hak wali. Hak lelaki kata ni, tanya dah. Ayah tak wui. Nampak? Dia kena ada pengesahan. Ayah tak boleh jadi wali tu, dia ada pengesahan. Bila tak ambil sungguh, tak perlu nikah dina. Sini boleh. Pergi ke jabat agama, ayah tak boleh nikah. Jabat agama pun telefon ayah. Anakmu nak nikah ni, tak boleh nikah. Tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali 3 kali atas surat. Boleh jabat agama akad nikah. Bukan ada nikah. Tapi kenalah pasangan itu kufu. Kalau tak kufu, tak boleh nikah juga. Walau jabat agama sekalipun. Kerana yang boleh menikahkan pasangan ini tanpa kufu dengan persetujuan isteri, iaitulah ayah dengan toki saja wali mujbir. Ni masalah kufu ni, keturunan. Bakal ukur, bakal berharambang itu. Jadi yang boleh nikah luar kawasan ikut syarat-syarat dia. Wali tak boleh nak hadir, wali sakit, wali jauh sangat tak ada nak pergi, wali telah diberitahu enggan menjadi wali. Ni wali tak tahu benahu, ambil buat lari anak, nikah dinung, malu pak dara atau pak kabar kaku, ni tak ngaku anak, ni tak ala air kopek aku. Malu dah macam-macam. Benda ni haram di segi syarak. Main kutu boleh tak? Orang kata tak boleh. Main kutu. Jawabnya ada kalanya tak boleh, ada kalanya boleh. Yang bolehnya kita akad lah. Akad. Bila sampai masa kita bayar orang, giliran bayar orang dulu 100, aku hutangkan kamu 100. Jawab yang menerima dulu, saya terimalah, saya setujulah. Tak apa dah. Maka sah dia hutang kita 100. Orang kedua pula, 100 kak, saya hutangkan kamu 100. Nampak? Sah gitu. Ni pakai hala gitu, tak sah pada syarak. Tu. Adapun main saja-saja gutu itu tak tahu. Kutik atas kepala main tangan-tangan gitu. Tu tak boleh. Kotor kutu.
Baca Quran sambil meniarap boleh ke? Harus. Kalau dalam keadaan yang sopan. Mana kita dalam berbaring duduk gitu tengok gitu Quran. Boleh, tak ada masalah. Pada tak baca Quran. Hukum menggantung gambar di dinding. Apakah hukum gantung gambar di dinding, rumah atau bilik? Tolong huraikan secara terperinci. Ulama-ulama mengatakan haram kita gantung ialah gambar bernyawa dengan syarat untuk perhias, menjadi perhiasan. Gambar sanding, gambar kita keluarga untuk hias dinding-dinding rumah haram, tak boleh. Tapi kalau kita gantung tu bukan untuk perhiasan, untuk belajar. Anak-anak nak buat belajar, nak buat kali darat dan sebagainya. Tu diharuskan oleh setengah ulama. Gantung tu untuk pameran dadah, pameran apa, bukan untuk perhiasan dalam rumah. Gambar orang kena rotang, kena hukum gantung dalam penjara, nak menakutkan penjenayah. Tu diharuskan syarak. Jadi tak boleh gantung gambar bernyawa untuk perhiasan di dalam rumah. Sebab hadis innal malaikata la tadkhulu baitan. Nampak? Al-hadis lah. Baitan tu mana di dalam rumah. Lepas tu setengah ulama kata kena pada dalam rumah. Walaupun ada ulama kata tak, baitan tu pada galik. Tak, setengah ulama kata rumah saja. Jadi kalau kata luar gambar sanding tak ada masalah. Sebab malaikat tak pergi luar tu, malaikat rahmat masuk dalam rumah. Jadi dia kata gambar sanding tak boleh lama, dia kata di garis kereta gambar sanding jejuk itu. Tu tak ada masalah. Bila gantung gitu takut malaikat rahmat. Dia tak suka tengok benda-benda nyawa sebagai perhiasan dinding. Jadi kita gantung benda yang tidak bernyawa. Ada alternatif. Banyak benda yang tak bernyawa yang dijual di kedai-kedai untuk jadi perhiasan dinding. Gambar bunga. Gambar kereta lebih macam-macam gambar. Gambar gunung, gambar air terjun, gambar dah cinta lah, gambar bulan apa tu. Adakah manusia saja berpuasa di bulan Ramadan? Adakah haiwan juga berpuasa macam manusia sebulan bulan Ramadan? Ada tak binatang haiwan yang tak makan terus selama sebulan? Ni kena tanya binatang ni kalau gini. Setakat kita tahu tak ada lagi binatang ni berpuasa. Pasal hukum-hukum syarak ni tak kena pada kewajipan ni kena ada pada mukallaf jin dan manusia. Yang ada datang kepada kita haiwan ini bukan berpuasa, mereka ini bertasbih, berzikir kepada Allah. Ini jelas dengan ijma' ulama. Tapi bukan puasa Ramadan. Soalan seterusnya. Betulkah jika gunting bulu betis berdosa? Jawabnya mengikut pendapat yang muktamad kalangan ulama, ada kalanya berdosa, ada kalanya harus. Bilakah berdosa orang laki-laki gunting bulu betis? Nak suruh nampak licin betis macam orang puan. Maka ulama kata haram. Bila harusnya perempuan yang bulu betisnya lebat dan dia ada suami. Suami dia tengok jadi geli-gelemak tengok betis. Macam tak ada hari betis bini. Jadi mencukur bulu betis kalau nak mencantikkan kepada suami, hukumnya harus untuk perempuan saja. Apakah hukum lebih kurang soalan. Bila tiba waktu zuhur dan asar, saya pergi sebuah surau tapi berkunci, tak ada orang. Tapi ruang surau solat di luar ada. Boleh tak saya bang di luar ruang solat tanpa mikrofon? Harap jelaskan. Jadi dia gisu kan nak semayang, nak bang, pintu kunci. Jadi dia bang luar tak pakai mikrofon. Boleh tak? Jawab boleh. Dia syarat sah bang ni tak ada pun sebut mikrofon. Tak ada. Asal bang dengan betul masuk waktu tak ada apa. Orang di dalam kubur dengar tak jika azan berkumandang? Ni bang juga. Dan apakah hikmah di sebalik diharamkan langkah kubur? Ada kubur banyak sangat nesang. Batu sungai. Nak pergi bahagian tengah kubur dekat 1 jam berjalan. Ambo. Kubur mana ni? Bakit dah sampai sejam. Baik. Hukum dia kata orang dalam kubur dengar tak bang? Jawabnya apabila Allah izinkan dia mendengar, maka mendengarlah dia. Ini kita kiaskan dengan beri salam. Bila datang orang yang ziarah mayat, maka dia beri salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka Rasulullah kata Allah Ta'ala, jika Allah izin, Allah kembalikan rohnya, dan dia pun menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kamu tidak mendengar salamnya. Maka hak lain pun kalau Tuhan izin dia dengar juga. Dalil lagi, iaitulah bila kita tutup kubur, kita kambuh, habis berdoa, kita pun balik. Bila kita balik, kita lalu kubur tu, kita nak bangun, selepas kita gesek, nampak di tanah perih tu, mayat mendengar. Jelas Nabi sebut wa yasma'u
qur'ani alikum, dan mayat mendengar bunyi selipar kamu bergesek dengan tanah kubur. Nampak? Dengar. Jadi kalau bang dengar selipar mana kuat? Kuat bang. Nampak? Takkan pakai mikrofon selipar dia. Maknanya jangan perih-perih balik tinggal mayat seorang tu. Mayat dengar. Apatah lagi bang ulama kiyah gitu. Lepas tu dia kata tak boleh langkah ke? Jawabnya tak boleh langkah kubur. Nampak? Tak boleh langkah. Lalu kot tepi. Ni kubur, ni nesang, hak ni nesang. Jangan lalu kot tepi ni. Lepas tu dia kena tanam ikut betul dari syar ni. Jangan tanam kubur gini. Jadi orang lain nak lalu. Biar ada laluan. Jadi antara kubur dengan kubur sini boleh lalu ni. Dengan rezek boleh. Tak ada masalah. Yang tak boleh kot ni. Nampak? Setengah ulama kata haram ni langkah kubur ni. Pijak lebih lagi haram. Dan kalau kita bawa nesang, bawa keranda berat, maka bila bawa keranda, dimaaf kita melangkah kubur kerana kepayahan. Nak ikut petok, nak bawa barang berat, jadi terpaksa kena langkah kerana bawa keranda berat, maka dimaaf pada syarak. Orang yang ringan tak boleh langkah. Soalan seterusnya. Ni sama juga tadi, kahwin 3 olok juga. Baru ni saya pergi bercuti di Langkawi 5 hari. 3 hari yang pertama saya lakukan solat jamak qasar. Lepas pulang dari Langkawi saya baru dapat tahu dia tidak boleh melakukan solat jamak kerana saya dah bermukim di sana. Persoalannya, adakah saya perlu qada balik sembahyang yang telah dijamak qasar itu? Saya baru sahaja menimang cahaya mata dan saya telah mencukur keseluruhan rambut anak saya. Apakah langkah yang seterusnya dan afdal untuk saya lakukan? Ada orang kata rambut tersebut perlu ditimbang dengan nilai emas. Dan perlu disedekahkan kepada fakir miskin dan budak-budak. Mana yang lebih afdal saya bagi. Jadi kalau kita ni telah bermukim, boleh tak kita melakukan jamak qasar? Tak boleh lah. Kita orang mukim tak boleh qasar semayang zuhur. Kita pergi qasar. Bila kita pergi qasar, semayang itu tidak menjadi zuhur. Kata ulama, semayang itu menjadi solat sunat. Maka kita masih berhutang semayang fardu. Jadi kena qada. Semayang itu tak sia-sia, jatuh ke sunat. Sebab kita orang mukim. Kalau kita musafir dah, maka jadilah semayang itu zuhur 2 rakaat. Dah bila orang mukim mana ada 2 rakaat semayang zuhur, jatuh ke sunat. Dia tak angguh gitu. Kemudian dia baru menimang cahaya mata. Yang dicukup kepala anak perempuan ni. Memang sunat cukup botak, anak laki-laki, anak perempuan. Sunat cukup botak dan sunnah Nabi. Maka rambut tu lagu mana nak buat kau? Dia kata, rambut tu betul. Kita pergi timbang rambut. Buat pergi kedamah. Kedamah dia ada timbangan lah. Hak digital tu. Kita letak walaupun 1 gram, dia tebik 1 gram. Tak sampai 1 gram tebik 0.93 gram. Jangan awak pergi kedai ruti. Nampak? Awak pergi kedai getah, timbang getah nak timbang rambut. Awak tebik dah cing hak 2 makuk hak lebong tu. Faham tak? Tu dak pakai tu. Dak naik nimbang. Jadi kena oleh dia tak mau. Hak dah cing tu kita pun letak, katakanlah rambut tu 1 gram. Letak rambut sajalah, jangan dengan kotak-kotak, bola kotak, ni timbang kotak-kotak. Kena suku kilo. Apa? Rambut saja. Bila rambut saja katakan 1 gram. Okey, 1 gram kita ambil nilai 1 gram tu sedekah pada orang miskin dan fakir. Tengok 1 gram tu berapa? Harga emas. Tak boleh ambil harga besi. Harga emas atau harga perak. 2 ni saja yang ada dalam hadis. Tengok emas lah ni 100 1 gram. Fitih ada berapa tak sampai 100. Tak sampai 100 tak apa. Tengok harga perak pula berapa bah? Perak 30 segram. Jadi 1 gram RM30. Beri ke orang. Nampak? 1.45 gram. Kali lah. Dengan RM30 harga perak. Kalau fitih ada dengan harga emas. Patut tak betulnya sedekah pada kanak-kanak. Ni tak betul. Bukan sedekah pada kanak-kanak, sedekah pada orang fakir dan miskin. Kalau kanak-kanak dah orang kaya, sedekah apa ni? Soalan seterusnya. Saya nak lakukan jalanan jarak jauh 10 jam penerbangan. Saya menggunakan penerbangan masuk waktu zuhur. Dalam keadaan berwuduk, saya semayang jamak dan qasar zuhur dan asar.
dalam penerbangan. Adakah saya perlu mengqada sembahyang zuhur dan asar? Pohon penjelasan. Menurut sebahagian ulama, bila kita sembahyang ni molek dalam keadaan cukup, rukun dan syarat, walau dalam kapal terbang sekalipun tidak perlu mengqada lagi. Walaupun ada satu kaum mengatakan kena qada balik, kena sembahyang di atas yang tak bersentuh dengan bumi. Tapi yang kita nak pakai hak mudahnya, tak payah qada balik. Tiap-tiap apa yang kita berpijak atasnya, itulah bumi kita. Jadi kalau kita buat dengan dalam keadaan cukup rukun dan syarat, ada rakaat, ada sujud. Sebab dia ada surah kek dalam kapal terbang. Kemudian ada wuduk dah pula, menutup aurat, benda lagi yang kurang. Tak ada benda yang kurang, tak ada qada. Bukan kita hormat waktu. Lain kita sembahyang tu wuduk tak ada. Jadi hormat waktu. Kena qada bila sampai di luar negara. Dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sampai di Kuantan waktu zuhur, saya sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam tempatan. Kemudian saya qasar jamak sembahyang asar. Mana lebih utama jika saya sembahyang jamak dan qasar sembahyang zuhur bersendirian? Pohon penjelasan. Menurut mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, jikalau 2 marhalah sampai ke 3 marhalah perjalanan. 2 sampai ke 3 marhalah, maka harus kita melakukan jamak dan qasar. Tapi kalau lebih daripada 3 marhalah, maka afdalnya dengan jamak dan qasar. Hukum tadi harus bertukar menjadi afdal. Jadi tengok atas kilometer kita berjalan. 56 batu. 56 bagi 2, 28 tau. Itu apa? Bagi 2. 28. 56 campur 28. 56, 66, 76, 84. Baik. Perjalanan 84 batu dan ke atas, maka afdal jamak dan qasar. Perjalanan 83 batu dan ke bawah, harus saja jamak dan qasar. Jadi pilih sendirilah. Saya baca surah tiap rakaat sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Adakah amalan saya ini betul atau tidak? Pohon penjelasan. Tidak tepat. Tapi tak batal sembahyang. Zuhur sembahyang 4 rakaat baca surah belaka. Kerana sunatnya baca surah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua saja. Orang tanya Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, tidak membatalkan sembahyang. Saya kurang selesa sembahyang atas kapek kerana debu dan bau kapek. Kerana pula semua maklum, sejak dipasang ia terdedah pada kotor. Dah tahun-tahun tak pernah basuh. Sekali-sekali di vacuum. Dari segi kesihatan kita semua maklum mengandungi kuman yang tak sesuai pada orang ledah. Apakah hukum bersihnya daripada segi agama? Pohon penjelasan. Ini kita faham sendirilah. Tak letaklah kita nak semayang atas pasir, atas tanah, atas kapek, atas rubuk, boleh belaka asalkan suci. Dari segi kesihatan, maknanya kalau dia tu maknanya ada abuk banyak, boleh hidu ke hidung, tak baik untuk kesihatan. Bila tak baik untuk kesihatan, kita kena vacuum semua kapek ni. Batu nak pakai latar ke nak pakai kapek? Orang nak kapek belaka, tukang vacuumnya tak ada. Kapek dia main gitu. Leceh latar. Dah boleh tahu vacuum seminggu sekali buat ke dagang. Aku waktu sibuk sikit. Jadi buah tu tak bohong. Jadi kalulah mancing surah kita ni mana-masing orang, tak payah suruh sebenarnya. Dia tengok ada kotor kat birat tikak, mari suku esok dengan kereta boleh 3 beranak, mari lap birat tikak. Tak payah suruh dah. Pasal apa? Sebut banyak dalam hadis. Orang yang membersihkan rumah Allah, pahala yang berlipat ganda di hari kiamat. Ni kena khabar benar gotong royongnya bersih surah. Tanya pula ada makan. Ayah betul saya nampak pula suka tengok cerita datang. Bagus Tapi kadang-kadang dekat nak semayang isya dah, tak garit semayang, garit dah semayang lagi ya pula dah. Gana kau cara nak nasihat orang tua saya supaya tak terasa. Jadi ayah dia bagi tengok cerita datang. Cerita datang Animal Planet lah. Kisah dirung belawang ni kapari. Kisah rimau belang belawang dengan rimau bintang. Itu bagus sebab tu makhluk Allah. Kita tengok kehebatan Allah Taala cerita binatang-binatang. Dah kira dah maknanya apa benda ni? Citah boleh berlari 115 km sejam. Citah. Boleh kejar rusa tu. 115 juga. Tapi 1 km boleh berlari. Tidak piston coh. Blow off tebu. Tapi itu nak kamu hebat ciptaan Allah. Betul ambil kamu dia berlari. Siapa 4 kaki duduk atas udara belaka. Tu hebat. 115 speed. Nak kat pada laraga. Dah lagi. Tapi nak habis nak masuk isi baru nak mayang garik. Galik ni tengok cerita khubah, cerita binatang. Jadi tak bagus juga kalau gitu. Tak usah kata tengok cerita binatang, baca Quran. Baca Quran galik siapa ada semayang, tak boleh juga.
Nah, jadi nak buat guana tu hok pasal ayah dia. Kalau ayah kita sebenarnya kita pasang dalam TV tu. Nah, kita recording yang cerita binatang tu, lepas tu kita edit sikit buh situ. Siapa binatang tu tengah berlari, binatang tu pusing, mayang lebah. Jadi senang sikit, boleh buat gitu. Boleh buat. Dia ingat ke cerita baru, cerita lama dah kita boleh recording, boleh edit video gitu. Namaknya perkejuannya kawan tu. Tapi gitulah dah ayah ni payah sikit kata, dak dikata keras-keras, dak dikata acak kali. Buat semayang jemaah 2-3 beradik depan dia. Dekat dengan TV tu. Korban sikit nak buat gua ni. Start pada situ, garik kita buat semayang jemaah. Potika apa semua, mak duduk belakang pakat nak suruh baik ki ayah ni. Dah larang tak jadi apa. Dah takkan semayang depan dia dak duduk situ kau. Lama-lama tak sedap juga. Tak jadi imam pun jadi makmum. Mula-mula dia buat keras. Wah, ni mayang depan ni. Kita buat tak mayang. Jangan tengok pula datang. Tengok. Cara halu. Buka sejadah situ. Buat berjemaah. Mudah-mudahan jadi molek. Soalan seterusnya. 2 bahagian daging akikah dan 1 bahagian daging korban dimasak daging akikah dengan daging korban. Apa hukumnya? Gini, daging akikah ni memang orang masak selesai masalah boleh makan korban. Daging korban ni sama ada kita korban sekor lembu atau 1 bahagian. Hendaklah 1 bahagian mantah ada walaupun sedikit beri kepada orang fakir miskin. Tidak ada sah korban itu. Jangan masak semua. Ambil dulu boleh 2 supik atau ke orang miskin. Lebih 3 supik masak. Nampak? Bak tujuan makna korban iaitulah sembelihan yang bertujuan untuk memberi makan fakir miskin. Sembelihan dengan tujuan memberi makan fakir miskin. Dalam keadaan metah menjadi satu syarat. Yang metah sebahagian kita masak lah. Masalah masak semua. Boleh 10 kilo, 10 kilo masak bergula. Tak sah korban. Soalan seterusnya. Ketika semayang, tiba-tiba saya terlentang jatuh. Apa pula? Terlentang jatuh. Adakah saya patut teruskan atau berhenti? Jawabnya teruskan sembahyang. Bukan kita sengaja buat. Tengah semayang, bawa jatuh. Bangun semayang, sambung semayang. InsyaAllah tak ada masalah. Kalau kita sengaja buat, akad tangan gitu pun boleh jadi batal semayang. Kawan saya tanya, Nabi Yaakob adil tak? Saya kata adil. Sebab tahu saya setiap Nabi itu wajib bersifat adil. Kawan saya kata tak adil. Sebab tidak, Nabi Yaakob tak berlaku adil pada anak-anak yang lain. Dia melebih anaknya Nabi Yusuf. Bolehkah huraikan sedikit? Kawan ni. Kawan dia kata Nabi Yaakob tak adil dengan anak sebelah orang. Termasuk Nabi Yusuf. Jawabnya Nabi Yaakob adil kepada semua anak-anak. Tidak boleh kita kata tak adil. Jadi batal akidah kita kalau kita ada Nabi melakukan zalim. Nampak? Batal akidah. Jadi budak ni tak tahu ini bukan al-maklumin ad-din bidururah. Perkara ni payah. Jadi terang ke dia, orang kafir tak boleh kata gini. Dia degil juga rosak akhlak akidah budak tu. Mula-mula kata dalam keadaan jahil gini haram. Bukan tak adil. Tetapi sayang kepada Nabi Yusuf. Sayang kepada salah seorang anak tidak salah. Kerana kita tak boleh sayang sama kepada semua anak. Yang wajib adil zahir sahaja. Anak ni baju, anak ni pakai baju bila raya. Anak ni makan nasi, anak ni makan nasi. Sayang mana-mana seorang tak wajib adil. Faham? Gitu juga dengan isteri. Anak gitu juga. Kita ada orang yang ada lebih pada seorang. Dia ada 5 orang anak. Hak seorang ni rajin benar menolong mak dia. Kalau pagi mak dia tu maknanya tolong nak buat nasi dia, tolong kosek beras apa semua, pecek lagi. Sekolah rendah, mak balik pasar dia ambil tangan raga apa semua. Berakhir tolong mak duduk saja lipat baju orang lain, orang padang baca majalah. Maka kita hati ke sayang hak ni. Sayang hak ni bila kita sayang ni sebab dia baik dengan kita, hak lain tu nana tak haram di segi syarak. Kerana hati kita tak boleh buat sama sayang. Siapa boleh buat gitu pelawak atas darat kering. Mana boleh sama sayang hati. Mesti ada kurang sikit, sayang sikit. Tapi hak zahir mesti kita boleh buat. Hak ni 5 riyal, ni 5 riyal. Ni beli kasut, ni beli kasut. Hak ni beg sekolah, sama tak apa. Tak sama. Hak ni beg sekolah orang besar dah. Dia 305 beg jasbong ni. Hak kecil ni beg Power Ranger.
Takkan nak sama hak kata 5 power ranger kau balik awal. Nah, pasal apa dia kasih pada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ni taat. Nabi Yusuf ni patuh. Nabi Yusuf ni mulutnya berbudi bahasa. Hak lain tu lebah sama, kecek ayah, melawak lah apa. Jadi ayah dia tidak kasih macam kenasih ke Nabi Yusuf. Bukan tak adil. Dia kata tak adil gitu. Sebenarnya kalau saya masbuk solat subuh, imam sedang baca kunut, saya datang solat, adakah saya perlu baca Fatihah dulu atau terus tadau tangan bersama dengan imam? Jawabnya kalau kita mari imam telah pun baca kunut, bermakna selesai daripada rakaat yang kedua. Maka kita tak dapatlah rakaat, kita dapat berjemaah. Jadi terus takbir dan tadau tangan baca kunut. Lepas tu imam tahiyat akhir salam, kita naik tambah 2 rakaat. Apakah hukum melihat aurat perempuan? Iaitu melihat rutut ataupun rambut tanpa nafsu. Aurat perempuan, aurat ni ma yajibu satruhu. Nampak? Ataupun makna ma yahrumu ra'yuhu. Benda yang kita haram lihat. Sama ada nafsu atau tidak. Kalau jenis orang rajin, orang tak rajin tengok aurat perempuan, memang dia syahwat. Tapi hak tengok hari-hari dah biasa tak? Jadi tak haram. Haram tetap haram. Kerana aurat itu benda yang wajib ditudung daripada penglihatan orang. Nafsu atau tidak tu bab lain. Dia sama macam arak, haram minum, mabuk tak mabuk tu suku pasal. Haram tengok tu haram dah. Adakah perlu disekat budak yang kurang waras melintas di hadapan kita ketika sedang solat? Ya, sunat juga kita sekat. Budak ni tak sihat. Maka kita nak lalu kita terus payah letak tangan gitu. Melainkan orang gila yang kalau kita sekat dia memudaratkan kita. Tengok dah orang minggu bulan lepas dia ada dah orang sekat dia kata orang kapok tak balik. Tu nak lalu apa ada masalah. Sebab pengajaran bukan saja kepada budak yang kurang waras tapi orang sebelah kita. Orang sebelah baru tahu kalau anak kita tahan tangan gini. Dia ilmu aja orang. Adakah berdosa menumpak perempuan yang mendedahkan aurat? Kita tolong nasihat, dia masa muka pula. Jawabnya hak mana, hak berfaedah, hak tu kita buat. Kita pergi nasihat ke dia, ada faedah. Walaupun dia masa muka. Tapi faedahnya, dia telah memahami bahawa perbuatan itu tidak betul pada syarak. Lepas tu dia tak masak-masak, tu hak dia. Daripada kita duk ngopak ke dia, tu tak ada faedah. Melainkan kita sebut secara umum dalam medan taklim, dalam medan dakwah, cerita tentang keadaan orang masa sekarang suka mendedahkan aurat tu lain. Jadi duduk saja tak payah ngopak. Apa saya nak tahu tentang satu perkara? Apa itu nikah batin? Apakah hukumnya nikah batin? Tolong huraikan. Jawabnya tidak ada nikah batin dalam Islam. Tak ada nikah batin. Ini yang ajaran sesat. Yang ada nikah zahir. Tok imam ada, wali ada, saksi ada ijab dan qabul. Ada mas kahwin, dengan persetujuan antara dua belah pihak. Sama ada mahar atau murah mas kahwin, majlis besar, majlis kecil, itulah nikah yang dianjurkan oleh Islam. Nikah batin ni pakai niat. Wali tak ada, niat wali ada. Niat isteri kita, niat laki kita. Lepas tu mulai-mulai ada duduk berumah tangga. Ni haram dan sesat dan khurafat. Ini ajaran yang tidak benar. Tak ada nikah batin. Yang ada nikah di kampung batin. Boleh 10 minit ni? Boleh tak? Soalan pertama, adakah muda-mudi sekarang ini berkahwin pada usia muda, belum bekerja, masih belanja? Dalam satu hadis ada menyatakan ramai digalakkan menolong orang yang ingin kahwin. Soalannya, adakah ini termasuk pertolongan daripada ibu bapa dalam membina rumah tangga tersebut, dan apakah ganjaran di Islam? Baik, orang muda-muda ni dia memang perlu pada kahwin. Anak pada zaman kita banyakkan lelaki menjadi fasik dan perempuan itu fasiqah. Dan hidup pula pada kelompok ibu bapa dan penjaga-penjaga yang banyaknya jahiliyah dah. Maka bila banyak kejahilan,
kita kahwin dah cepat-cepat. Pada usia muda. Tak usah bimbanglah masalah rezeki. Sebab kita ni orang Islam, orang kafir pun Tuhan tanggung makan minum pagi petang siang malam. Bukan dia seorang, habis dengan anak cucu dia Tuhan tanggung belaka. Cuma pastikan kita ini duduk pada jalan yang benar. Jangan berkahwin muda, kahwin muda tak tahu ke benda bini kepala tak tutup, rambut pula dah celuk kuning, tok lelaki kata beruk buh tekok. Kahwin muda gitu tak jadi kawan, tak patut kahwin dah gitu. Kita mendekati majlis-majlis agama. Tak ada masalah kahwin. Dia ada panduan hidup. Tak ada faham masalah boleh tanya. Ibu bapa jangan naik harga sangat budak-budak. Nak nampak nak nikah sangat dah tu. Orang kata Allah duduk peluk sangat ni, tengok perkali apa tengok duk peluk patah tu. Duk 3 orang duk cerita. Panggil molek-molek beri nikah. Keholak kau punah jahanam. Pasal umur tu umur dak dengar kata dah. Beri nikah senang. Beri nikah we jadi molek. Nak suruh jadi molek.